Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan peta I-Think ataupun dikenali sebagai Innovative Thinking yang merupakan salah satu cabang daripada kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Untuk pengetahuan semua seperti yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM, digariskan bahawa 6 ciri utama yang perlu untuk murid ada untuk bersaing pada peringkat global, antaranya ialah kemahiran berfikir. Oleh demikian, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan satu inisiatif program I-Think untuk menangani perkara berkenaan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan dengan pengenalan terhadap peta I-Think. Peta pemikiran I-Think merupakan salah satu bahagian daripada kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, apakah peta I-Think sebenarnya? Peta I-Think merupakan satu set teknik penyusunan grafik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid, di mana pembelajaran diintegrasikan dengan persembahan visual dalam bentuk lukisan, gambar rajah, simbol dan sebagainya. Murid dan guru amat digalakkan untuk mengaplikasikan dalam aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Hal ini kerana peta pemikiran I-Think terpakai untuk semua subjek. Terdapat 8 jenis peta pemikiran I-Think dengan fungsi, kegunaan dan konteks tertentu yang kita akan pelajari pada video kali ini. Berikut merupakan tujuan dan kepentingan peta pemikiran I-Think. Yang pertama ialah membantu murid atau individu dalam proses berfikir, penyelesaian masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Yang kedua, pembudayaan pemikiran yang kreatif dan kritis. Yang terakhir, menggalakkan individu berfikir dengan lebih mendalam, berkesan dan konsisten. Di hadapan anda adalah 8 jenis peta I-Think yang kita akan telusuri pada hari ini. Kita mulakan dengan peta bulatan. Circle map ataupun peta bulatan digunakan untuk sumbang saran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks. Bagi membantu anda memahami peta bulatan, sila rujuk kepada petunjuk yang ada di sebelah kiri dan lihat arah anak panah. Peta bulatan yang ada di hadapan anda adalah merupakan pengajaran daripada syair Nasihat Ayah Bonda. Bulatan di tengah berwarna biru muda merujuk kepada topik ataupun tajuk utama iaitu syair Nasihat Ayah Bonda. Manakala peta bulatan berwarna oranye merupakan sumber atau maklumat yang berkaitan dengan topik iaitu pengajaran terhadap syair Nasihat Ayah Bonda. Serta segi empat tepat yang berwarna biru tua merupakan sumber rujukan, contohnya majalah, buku, internet dan guru-guru. Seterusnya kita lihat peta buih. Peta buih ataupun bubble map digunakan untuk meningkatkan kebolehan murid bagi mengenal pasti atau menunjukkan kualiti serta huraian sesuatu topik tersebut. Contoh topik yang ada di hadapan anda adalah anggota badan manusia. Jadi kita kena nyatakan maklumat yang berkaitan dengan topik berikut, contohnya kaki, hidung, telinga, tangan dan mata. Dua perkara penting dalam peta buih ialah yang pertama, bulatan di tengah berwarna biru yang perlu kita tuliskan topik utama kita di situ. Manakala bulatan berwarna oranye dituliskan sumber atau maklumat yang berkaitan dengan topik. Peta I-Think yang ketiga dan juga menarik ialah peta buih berganda. Peta buih berganda ataupun double bubble map digunakan untuk membanding beza suatu perkara atau situasi. Seperti mana yang anda dapat lihat, kita ada 3 jenis warna yang ada di hadapan anda. Kita mulakan dengan bulatan yang berwarna kuning yang merujuk kepada 2 topik yang ingin dibandingkan. Topik yang kita ingin bandingkan ialah apakah persamaan dan juga perbezaan di antara lembu dan juga harimau. Bulatan berwarna hijau merujuk kepada persamaan di antara kedua-dua haiwan ini iaitu hidup di darat, jenis mamalia dan berkaki 4. Manakala bulatan berwarna oranye merujuk kepada perbezaan di antara kedua haiwan ini, sifat lembu yang lebih jinak, sifat harimau yang liar,
Fizikal lembu yang bertanduk manakala harimau bertaring. Yang terakhir, lembu ialah haiwan herbivore manakala harimau merupakan haiwan carnivore. Setelah kita dapat kumpulkan maklumat berkenaan, maka terhasillah peta buih berganda seperti yang ada di hadapan. Sangat jelas dan kita tahu apakah perbezaan dan juga persamaan di antara kedua haiwan ini. Peta IT yang keempat yang sering digunakan oleh murid-murid juga ialah peta pokok. Peta pokok digunakan untuk menyusun maklumat dengan cara mengklasifikasi dan membahagikan sesuatu perkara mengikut kelas dan kategori. Peta pokok yang ada di hadapan anda adalah merujuk kepada kenderaan, di mana kita sedia maklum bahawa terdapatnya kenderaan di air, di darat dan juga di udara. Justru kita perlu menyatakan maklumat mengikut susunan kotak yang telah disediakan. Segi empat yang paling atas sekali merujuk kepada topik utama iaitu kenderaan, manakala segi empat berwarna hijau merujuk kepada kategori ataupun kumpulan tertentu iaitu air, darat dan udara. Manakala segi empat berwarna kuning adalah merujuk kepada maklumat kepada kategori ataupun kumpulan tertentu. Oleh demikian, kita nyatakan maklumat berkenaan dengan kenderaan air seperti kapal, kapal selam dan feri di bawah kategori kenderaan air. Begitu juga dengan kategori-kategori yang lain. Kita beralih pula kepada peta dakap. Peta dakap digunakan untuk menerangkan bahagian-bahagian sesuatu perkara dengan menyeluruh dan terperinci. Peta dakap diberi nama sempena dengan simbol dakap yang ada pada peta kita. Peta dakap yang ada di hadapan anda adalah berkenaan dengan kemahiran tata bahasa Melayu iaitu kata ganti nama diri. Kata singkatannya ialah KGND. Kita fokus kepada kotak yang berwarna oranye yang merujuk kepada topik utama iaitu kata ganti nama diri itu sendiri. Bahagian ataupun pecahan utamanya terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Indikatornya ialah segi empat berwarna hijau. Pada bahagian ataupun pecahan utama, di bawahnya kita ada bahagian ataupun komponen yang lebih kecil. Indikatornya ialah segi empat berwarna kuning. Misalnya kata ganti nama diri pertama iaitu saya, aku dan beta ditulis seperti demikian. Selesai peta dakap, kita beralih kepada peta alir. Peta alir ataupun flow map digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses. Proses yang ada di hadapan anda adalah langkah-langkah penghasilan produk untuk subjek RBT. Berbeza dengan peta iting yang lain, peta alir indikatornya ialah arah anak panah daripada mula sehinggalah akhir proses. Kita lihat dulu kotak segi empat yang berwarna oranye. Kamu perlu untuk tuliskan topik utama di situ. Langkah ataupun turutan awal akan bermula pada bahagian kiri atas dan diakhiri dengan langkah ataupun turutan akhir pada kanan di bawah. Arah anak panah akan selalu dihalakan pada bahagian kanan. Kita lihat dengan lebih terperinci, bermula dengan kajian keperluan pengguna, seterusnya penyelesaian masalah inventif. Turutan ketiga ialah projek brief ataupun penerangan projek. Diteruskan turutan dan langkah tersebut sehinggalah akhir pendokumentasian. Peta IT yang ketujuh ialah peta pelbagai alir. Peta pelbagai alir ataupun multi-flow map digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Peta pelbagai alir di hadapan anda adalah berkenaan dengan pencemaran udara. Kita nak tahu apakah punca dan juga akibat maupun kesan terhadap pencemaran udara. Segi empat berwarna oranye di tengah ialah merujuk kepada topik ataupun tajuk utama, iaitu pencemaran udara itu sendiri. Manakala kotak segi empat berwarna kuning merujuk kepada sebab ataupun punca terjadinya pencemaran udara. Contohnya asap kenderaan, asap kilang dan pembakaran terbuka. Kotak yang berwarna ungu di sebelah kanan merujuk kepada kesan ataupun akibat terjadinya pencemaran udara. Contohnya jerebu, penyakit kronik dan udara yang kotor. Kalau kamu cermati dengan baik, kita akan nampak anak panah yang bermula daripada punca ataupun sebab menuju kepada tajuk utama pencemaran udara dan kemudiannya menuju kepada kesan dan akibat. Disebabkan aliran berkenaan, peta ini disebut sebagai peta pelbagai alir.
Peta Aiting yang terakhir ialah peta titi. Peta titi ataupun bridge map digunakan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor penghubungan. Peta titi di hadapan anda adalah berkenaan dengan tokoh pejuang di negeri tertentu. Kita fokuskan kepada kotak yang berwarna kuning yang merujuk kepada perkara ataupun faktor penghubung, di mana di sini ialah tokoh pejuang, dan kotak berwarna ungu di bawahnya merujuk kepada perkara berkaitan iaitu negeri. Kita lihat simbol seolah-olah titi di sebelah kanan, terdapatnya kotak yang berwarna oranye dan kotak berwarna hijau, di mana kotak berwarna oranye perlu kita tuliskan faktor penghubung iaitu tokoh perjuang, manakala yang di bawahnya ialah kotak berwarna hijau tuliskan pasangan berkaitan iaitu negeri. Misalnya Tok Janggut adalah datang daripada negeri Kelantan, Datuk Bahaman daripada negeri Pahang, manakala Dong Said merupakan tokoh pejuang daripada negeri Melaka. Dengan berakhirnya penerangan itu tadi, maka kita berada di penghujung video. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk menonton. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Dengan penjelasan dan penerangan yang telah diberikan sebentar tadi, diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam memahami peta Aiting yang telah disediakan. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila lakukan perihal demikian untuk membantu SK Studio untuk kembangkan konten-konten yang bermanfaat dan juga berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.